itulah anak yang susah nak jadi orang soleh. Itu tentang pinang meminang, saudara sekalian. Kena kalau nak jadi orang soleh pun kena jaga pula kenduri kenara. Ada 7-8 perkara yang boleh mencacatkan kenduri kenara tidak jadi ibadat tetapi terjadi maksiat. Pertama, kenduri kenara itu dari wang pinjaman yang ada riba, seperti saya katakan tadi. Islam menggalakkan kita buat kenduri, tetapi daripada wang yang halal, bukan wang pinjam dan bukan wang riba. Kedua, kita melayan tamu dalam kenduri kenara itu tak adil. Kalau pangkat besar, hadiah besar, kereta besar, kita sambut pergi. Sila encik, sila. Oh, sambut bukan main. Kalau yang miskin, pakcik, pergilah dapur pakcik cari sendiri, kata dia. Ini layanan tak adil. Padahal dalam Islam ni, kenduri kenara adalah perayaan untuk fakir dan miskin. Bukalah mana-mana hadis Al-Quran. Dia kata, sedekahlah makan pada fakir dan miskin. Fakir dan miskin, fakir dan miskin. Jadi bila kita ada kenduri, fakir miskin naklah diraikan sungguh-sungguh. Di samping orang kaya pun harus kita raikan. Kalau kita hina orang miskin, letak di dapur, carilah pakcik sendiri kerak-kerak, ini berat, dah tak kena dah. Kalau orang fakir miskin kita raikan, doa dia tu insya-Allah memberkatkan lagi majlis kita. Yang ketiga, bergaul bebas dalam majlis kenduri kenara. Setengah tu ada pula anak-anak gadis hantar pula bunga telur dari meja ke meja. Ya. Tetamu lelaki usik pula dia. Ini berat ceritanya. Bergaul. Lebih-lebih lagi dalam majlis kenduri kenara ni masing-masing nak tunjuk fashion dia. Fashion itu apa look, macam-macam look. Luar look, dalam look, macam-macam. Ini lagi parah. Ya. Lagi parah. Kerana itu dalam kenduri kenara, tuan rumah hendaklah sediakan 2 tempat yang terpisah. Buat tanda. Balai lelaki, balai perempuan. Tentukan. Juruhebah itu hendaklah orang yang faham syariat. Selamat datang para tamu, tetamu lelaki belah kanan, tetamu wanita belah kiri. Tentukan. Kalau tidak, tuan rumah tanggung dosa pergaulan bebas dalam kenduri dia. Ditanggung dosa. Dipanggil tamu ramai, tak pandai hijabkan, pisahkan. Ini seterusnya yang keempat. Kita panggil tamu ramai, bila tiba waktu semayang, tak sedia tempat semayang. 500 kita panggil tamu. Bila sampai Zuhur, kita biarkan tak semayang. Jadi, kita yang menganjurkan kenduri tanggung dosa. 500 orang tak semayang, 500 lah dia tanggung dosa. Sepatutnya kalau dia tamu, makan menjadi tugas tamu. Tidur, minum. Kalau dah semua yang zahir kita beri, yang batin kita sediakan tempat semayang dia. Bila sampai waktu semayang, umumkan. 20 minit lagi waktu semayang. Semua tetamu lelaki, rumah Pak Angah sebelah kanan tu surau sementara. Sila ke sana. Sebelah kiri untuk surau sementara wanita. Jadi semualah boleh bersiap pergi semayang. Itu tugas tuan rumah. Hukum menyediakan tempat tu wajib. Sebab mendirikan semayang tu wajib. Kalau tak sediakan hingga ada tetamu tak semayang, pikul dosa. Kemudian saudara-saudara sekalian, seterusnya lagi maksiat dalam kenduri kenara ni, minta maaf nak kena sebut hari ini, sensitif sikit, iaitu soal sanding. Persandingan ini sebenarnya bukan adat kita, ini adat Hindu. Alangkah malangnya, ijab kabul kita ikut syariat Islam, kita daulatkan Al-Quran, kita bentang Al-Quran, daulatkan Al-Quran melalui ijab kabul. Lepas itu kita tabur seluruh majlis itu dengan adat Hindu. Sebab bersanding ini sebenarnya dia ditulis di dalam kitab Ramayana dan Mahabharata. Kalau tak silap di dalam parwa yang ke-12 ataupun parwa yang ke-3, begitu lebih kurang. Dalam kitab suci Hindu, keyakinan Hindu. Dalam kitab tu kata dia, perkahwinan di dalam agama Hindu, kepercayaan Hindu, kata Hindu lah. Perkahwinan di dalam kepercayaan kita adalah lambang pertemuan 2 dewa, Krishna dan Sita Devi. Oleh kerana pertemuan ini 2 dewa, maka tempatnya bukan dunia biasa, tetapi dunia kayangan. Oleh kerana dunia kayangan, kenalah kita sediakan taman kayangan olok-olok yang kita namakan persada. Dalam bahasa kita sebut pelamin. Jadi pelamin itu adalah taman olok-olok bagi Hindu, seolah-olah taman kayangan untuk meletakkan 2 mempelai yang dilambangkan sebagai pertemuan 2 dewa.
Jadi bagi Hindu, bila anak nak kahwin, kena sandingkan. Sebab ini suci. Bangga. Kalau kita dah faham ini dari Hindu, sanggupkah kita ibu ayah nak nyandingkan anak? Sesuatu yang menjadi kebanggaan, keyakinan dalam kitab Hindu, nak kita sandingkan anak kita kan? Kerana itu anak-anak kita yang dah ikut dakwah, dia tak sanggup bersanding. Dipotong kepala pun dia tak mau sanding. Sebab orang yang faham, terasa dia seperti dewa didudukkan. Jadi kalau kita buat juga, ya Allah, berat sangat saudara-saudara sekalian. Kerana itulah persandingan ini, eloklah kita elakkan. Lebih maksiat lagi, masa bersanding tu isteri kita orang tengok. Mana boleh. Isteri kita tidak boleh orang tengok. Sebab isteri itu yang halal menontonnya selain daripada kaum keluarga mahrim dia, seorang saja, iaitu suami yang sudah halal. Orang lain haram nontonnya. Tiba-tiba tengok pula, tolak dagu, tolak ini, tolak sini. Mana boleh. Jadi menjadi kewajipan suami pertahankan. Jangan tengok isteri aku atas pelamin. Kena cakap begitu. Kalau tidak, dia adalah suami yang dayus namanya. Itu maksiat pula. Mana nak dapat berkat? Habis. Majlis itu tak dapat pahala. Kerana itu kalau kita tak betul-betul faham syariat, pergi ada orang yang tak mau pergi kenduri itu. Tak mau. Sebab banyak sangat maksiat di dalamnya. Kecuali orang yang betul-betul faham tentang dakwah. Itu sebab orang dakwah begini ya. Pergi itu atas tujuan dakwah. Ada sesuatu yang kita nak sampaikan di situ. Pergaulan dengan masyarakat dan sebagainya. Kemudian pula ada pula pengantin kalau nak bersanding kena pergi kedai, bersolek, naikkan rambut tinggi-tinggi, zup naik atas. Entah disembur dengan apa-apa alat makeup, alat solek. Kerana itu dia tak semayang lah. Hari pertama tak semayang di rumah pengantin perempuan. Kenapa tak semayang? Rambut cik kotak, kata dia. Kotor, kata dia. Hari yang kedua perjalanan, hari yang ketiga di rumah pengantin lelaki, tak semayang juga. 3 hari pengantin tak semayang, saudara-saudara. Tidakkah dilaknat Allah pengantin ini? Jangan-jangan malam ketiga, malam keempat bersatu pula dengan suami. Ya Allah, berat. Ini semua akibat sanding, banyak kerja-kerja maksiat lain dibuat. Jadi sanding yang sudah kurang ditinggal Hindu, janganlah kita jadi Hindu, lebih Hindu dari Hindu. Hindu kalau tengok kita sanding terkejut, subhanallah. Dia tak kata begitulah ya. Ayo, kata dia. Banyak teruk. Sebab pelamin dia tidak sebesar pelamin kita. Ringkas saja. Ringkas saja. Pelamin kita sampai 1,500. Dahsyat sangat. Jadi, saudara-saudara sekalian, Hindu dah lama tinggalkan pelamin ini. Kita yang lebih Hindu dari Hindu ini pun heran juga. Kalau kita kata, ini pasal ketuk ke Hindu? Tok kita Hindu. Macam mana kita nak sayang sangat tok nenek kita lah Hindu? Ini saudara-saudara sekalian, itu tentang maksiat dalam kenduri kenara. Kemudian, nak dapat anak yang soleh, pergaulan suami isteri, pertemuan suami isteri malam pengantin itu, hendaklah ikut syariat. Ada doanya. Kerana itu malam pengantin itu, isteri kena tanya suami. Suami kena tanya isteri. Dah selesai ke fardu ain? Sebab fardu ain ini, bila akil balik, fardu ain, sekadar fardu ain, hendaklah selesai bila kita fardu ain. Sudah sampai akil balik. Kalau fardu ain tidak selesai, tauhid tidak selesai sekadar fardu ain, maka tidak sah tauhid dah. Kacau. Kan gitu. Di bidang ibadat, di bidang fiqh, fardu ain tidak selesai. Sekadar fardu ain tidak selesai, tak sah ibadat dia. Macam mana nak kahwin? Macam mana nak bersatu suami isteri? Kan itu banyak orang kahwin sebenarnya tidak layak bagi syariat. Fardu ain tak selesai, ilmu tentang rumah tangga tak tahu. Jangan-jangan akidah pun tak selesai lagi. Tak belajar tauhid. Siasat tauhid dia. Fiqh dia, bersuci dia. Tahu mandi wajib, tahu mandi haid, semua kena tanya. Begitu juga isteri pun, abang tanya saya, abang tahu ke? Kena tanya juga. Setengah abang tu dia je pura-pura nak tanya, bila-bila tanya tak tahu juga. Jadi kena tanya juga. Kena tanya, saudara-saudara sekalian. Sebab, ampun maaf, ada orang yang mandi wajibnya sampai tua. Dia mandi wajib berdiri. Siapa yang mandi wajib berdiri tidak sah. Suatu ketika saya ceramah kedua, ada orang tua terkejut depan. Ya ke Ustaz? Kata dia. Ada orang tua, dia terkejut bila mandi wajib berdiri tak sah. Dia baru lepas pencen. Maka kita jawab, tak sah bukan kerana berdiri. Tak sah ialah kerana kalau berdiri,
lurah-lurah di sekeliling badan